Okey, jadi untuk piston mesin rumput ni, dia ada beberapa faktor yang kita mesti lihat. Antaranya adalah di atas permukaan piston ni ada terdapat anak panah. Anak panah ni pun ada tujuan dia. Nanti saya akan ceritakan. Dan juga gelang piston ataupun kita panggil piston ring dia ada dua saja. Di sini ada terdapat lock ataupun pengunci di mana piston ring tidak dapat bergerak, berpusing semasa di dalam enjin. Ada dua. Dan lagi satu kat sini pun ada satu lock, dia akan terhenti kat sini. Okay? Jadi itu adalah ciri-ciri piston ataupun gelang piston yang dikendalikan oleh enjin dua lejang. Jadi enjin dua lejang, 2-stroke enjin, hanya ada dua saja piston ring. Dia tidak ada piston ring yang ketiga, iaitu piston ring ataupun kita panggil sebagai gelang minyak ataupun oil ring. Yang ni kita panggil sebagai compression ring ataupun dalam bahasa Melayu kita panggil sebagai gelang mampatan. Okey, jadi sekarang saya akan tunjuk bagaimana cara untuk buka ataupun tanggalkan piston ring daripada piston. Kerja ni agak kena berhati-hati sikit lah. Sebab apa, kalau kita tak hati-hati boleh menyebabkan gelang ataupun piston ring ni akan terpatah. So caranya, pertama sekali kita kena tanggalkan. Walaupun kalau piston yang besar, kita ada alat yang dinamakan sebagai piston ring opener untuk membukanya, tapi dengan cara ini cara manual lah, ataupun saya sendiri buat. So kalau tuan-tuan lihat kat sini, cara buka dia kita kena tarik yang keluar perlahan-lahan. Jadi pastikan jangan sampai patah. So cara kebiasaan yang saya buat, saya akan tanggalkan sebelah dulu, naikkan ke atas begini, dan kita akan pusingkan yang lain sekali. Okey, naik ke atas, pusing, dan yang lain akan ikut naik ke atas sekali untuk menanggalkannya. Dan pastikan tangan tuan-tuan kuat lah. Kalau tidak, tak kuat nanti boleh menyebabkan piston ini patah. Dan kita telah berjaya menanggalkan satu gelang piston dengan cara manual. Jadi ini adalah cara-cara, dan anda perlulah buat latihan sekurang-kurangnya 2 atau 3 kali ataupun lebih. Dan ada kalanya latihan-latihan anda buat akan menyebabkan piston ring ni patah dan terpaksa beli yang baru. Okey, ini adalah satu piston. Dan lagi satu adalah yang kedua. Yang kedua ni pun kena buka secara berhati-hati. Sebab apa, kalau kita tak buka secara hati-hati, dia akan menyebabkan berlakunya piston ring patah. So, kalau tuan-tuan lihat, kena buat perlahan-lahan. Ini berdasarkan pada pengalaman lah, kalau saya buat benda ni kan. Kalau tidak, nanti kalau anda tak biasa, memang berlaku benda ni akan patah. Bila patah tu akan jadi ni lah, kena ganti yang baru lah. So kita naikkan sikit di sini. Okey. Dan kalau dapat sebelah lagi, anda naikkan. Okay. Ada dua tempat dia dah naik, dan dia akan pergi slot yang ketiga. Slot dia masuk slot yang atas. So tuan-tuan perlahan pusingkannya. Pastikan baik-baik ya, supaya tangan anda tak luka lah. Kadang-kadang menurut pengalaman saya, ada kalanya boleh luka pada tangan. Pastikan tangan anda kuat dan boleh melentur besi ni ataupun gelang piston ni dengan baik. Okey, kita ikut next step. Pastikan jangan kembang terlalu besar. Bila terlalu besar nanti berlakunya apa? Berlaku patah lah. Dan telah berjaya membuka 2 gelang piston dalam beberapa minit saja. Jadi ini memerlukan skill ataupun dipanggil sebagai kemahiran. Dan sekarang saya akan pasangkan kembali. So cara pasangnya, pastikan kita berjumpa dengan slot. Slotnya ni sebagai pengunci dia. So mula-mula kita tak boleh masuk ke gelang nombor 2 terus. Kita kena masuk gelang yang pertama dahulu. So kita masuk gelang nombor pertama. Okey, dah berjaya. Dan tuan-tuan sekalian, kita gelang yang kedua. So jadi kita kena buat secara perlahan supaya tidak terlalu patah. Dan kedua ni pun jarang orang buat lah. Saya yang buat. Jadi benda ni boleh manfaatkan tuan-tuan untuk mencuba. Dan ini pun baiklah untuk kita dah berlaku pada yang kedua, piston dah masuk dengan baik. So kita masukkan lagi satu.
tuan-tuan rasa tuan-tuan boleh buat sendiri tak? Saya rasa boleh je, tapi tuan-tuan kena standby kan satu set lagi yang baru, supaya dia biasanya kalau pertama kali ataupun kali kedua buat, biasanya akan berlaku patah pada piston ring ni. Tapi insyaAllah dengan cara yang betul dan baik, okey, saya dapat telah pasangkan ni kedua-duanya. Okey, jadi piston ni perlu dalam keadaan termampat begini. Apabila dia masuk dalam silinder, dia akan keadaan termampat macam ni. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana untuk kita ukur piston ring ni dengan silinder supaya dia ni mempunyai mampatan yang baik, supaya gap ataupun dia punya keluasan antara ring tu adalah keluasan yang sebenar dan dia akan mendapatkan mampatan yang baik. Okey. Jadi untuk yang terakhir sekali adalah anak panah. Untuk two stroke, dia ada anak panah ni. Anak panah ni perlu dihalakan ke exhaust. Ini adalah intake dan ini adalah exhaust. So masa tuan-tuan masuk kan, mestilah menghala ke exhaust. Sebab apa saya kata macam tu? Benda ni saya dah lihat banyak kali. Kenapa benda ni perlu? Saya pernah terbalikkan dia kepada intake. Dia masuk daripada intake dan dia tidak menghasilkan pembakaran yang baik. Dia kadang-kadang hidup, kadang-kadang mati dan tak baik. Sebab apa? Di sini dah ada lock ataupun kunci. Kat sini tak ada berlaku kebocoran. Bila kita berhala kat exhaust, mana mampatan yang masuk, intake masuk dan keluar mempunyai mampatan yang sangat baik, dan dia betul-betul fit di dalam internal combustion engine tu, dipanggil sebagai enjin pembakaran dalam. Dan untuk seterusnya, apabila piston tu dalam keadaan fit yang baik atau dalam keadaan yang betul-betul kemas, yang ini yang kita panggil sebagai dapat menghilangkan ataupun mengurangkan blow by loss. Blow by loss ni saya akan terangkan tutorial yang lain. Apa itu blow by loss? Di mana di celah-celah kelang piston tu berlaku kebocoran yang tidak dapat kita lihat. Ianya adalah disebabkan oleh kehausan piston ring. Piston ring ni pun boleh haus. Kalau dah lama kita gunakan dia, keadaan dia turun naik, maka dia akan mengalami kehausan, dan apabila kehausan, maksudnya dia akan berlaku blow by loss. Blow by loss ni ataupun dalam bahasa Melayu, ini tafsiran saya, dia berlaku kebocoran apabila mampatan yang sangat tinggi berlaku semasa pembakaran pada top dead center ataupun bottom ataupun before top dead center, BTDC. Di situ berlakunya mula pembakaran pada darjah-darjah tertentu, dan di situ berlakunya kebakaran dan tekanannya sangat tinggi, dan berlakunya blow by loss apabila piston ring telah mengalami kehausan. Okey, harap video ni dapat manfaat untuk tuan-tuan semua, dan jangan lupa subscribe dan like channel saya. Okey, assalamualaikum.